Salam sejahtera, nama saya Ong Liyong. Daripada Grup 6, saya ingin membentangkan penghayatan etika dan perabatan yang bertajuk Etika dalam Penggunaan Infrastruktur dan Harta Benda Negara. Apa itu infrastruktur? Menurut Wikipedia, infrastruktur merujuk kepada kemudahan asas seperti jalan raya, jambatan, sistem elektrik dan telekomunikasi yang menyokong sistem ekonomi dan kualiti masyarakat. Pengenalan. Etika dalam penggunaan infrastruktur dan harta milik negara amat penting bagi memastikan kemudahan awam sentiasa berada dalam keadaan baik, selamat dan berfungsi untuk kesejahteraan rakyat. Ia melibatkan sikap bertanggungjawab, jujur dan berintegriti dalam menggunakan kemudahan yang dibangunkan hasil daripada wang rakyat. Penyalahgunaan atau pengabaian terhadap aset negara bukan sahaja menyebabkan kerugian kepada kerajaan, tetapi turut menjejaskan imej negara dan keselesaan masyarakat. Oleh itu, pendidikan sivik, penguasaan undang-undang serta kesedaran awam perlu dikukuhkan agar setiap individu menghargai dan menjaga harta negara demi kebaikan bersama. Seterusnya adalah objektif kajian. Objektif kajian yang pertama, menganalisis kepentingan etika dalam penggunaan infrastruktur terhadap benda negara. Objektif yang kedua, menilai kesan positif dan negatif penggunaan infrastruktur terhadap benda negara. Dan objektif yang ketiga, mengenal pasti punca masalah etika dalam pengurusan infrastruktur terhadap benda negara. Objektif yang keempat, mencatatkan langkah-langkah untuk memperkukuh etika dalam penggunaan infrastruktur terhadap benda negara. Nama saya Kimberly Leong Hui Zhen, nombor metrik saya ialah C24A2125. Sekarang, saya ingin membentang tentang kepentingan dalam penggunaan infrastruktur dan harta benda negara. Pointer bagi pertama ialah menjaminkan kelestarian aset negara, iaitu etika memastikan penggunaan aset negara dilakukan secara berhemah dan tidak merosakkan. Sikap tidak bertanggungjawab seperti vandalisme, penyalahgunaan atau pengabaian akan menyebabkan aset cepat rosak. Meningkatkan kos penyelenggaraan dan menggagalkan usaha pembangunan jangka panjang. Sebagai contoh, merosakkan tandas awam atau menggunakan kenderaan jabatan untuk tujuan peribadi tanpa kebenaran akan mempercepatkan keusangan harta negara. Seterusnya, pointer kedua iaitu mencegah penyalahgunaan kuasa atau ketirisan, iaitu etika yang kukuh dalam kalangan pengguna, khususnya penjawat awam, akan membantu mengelakkan salah guna kuasa seperti menggunakan peralatan atau ruang pejabat untuk kepentingan peribadi. Ini dapat mengurangkan ketirisan dana awam dan pengelewan. Sebagai contoh, pegawai menggunakan komputer pejabat untuk menjalankan bisnes peribadi boleh menjejaskan produktiviti dan menyalahgunakan kemudahan awam. Ketiga, dapat meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap institusi kerajaan. Apabila rakyat melihat infrastruktur dan harta negara diurus dan digunakan secara beretika, mereka akan lebih yakin terhadap kecekapan dan integriti kerajaan. Ini mendorong penyertaan awam dan sokongan terhadap dasar negara. Sebagai contoh, penggunaan Dewan Orang Ramai untuk program masyarakat bukan untuk kepentingan politik peribadi sahaja, yang dapat menunjukkan pentadbiran yang telus dan adil. Seterusnya, mendidik masyarakat mengenai tanggungjawab kolektif. Penggunaan beretika menunjukkan bahawa aset negara bukan milik individu atau parti, tetapi milik bersama. Ini mengemai rasa tanggungjawab dalam kalangan rakyat untuk menjaga kemudahan awam dan demi kepentingan semua. Sebagai contoh, membuang sampah di tempat yang disediakan dan tidak mencuri lampu jalan atau pipe dari pengguna awam. Kepentingan seterusnya iaitu menjamin kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan awam. Apabila infrastruktur dan peralatan digunakan mengikut tata cara etika, operasi jabatan dan penyampaian perkhidmatan dapat dijalankan dengan lancar dan efisien. Ini menggalakkan pembajiran masa, tenaga dan wang. Sebagai contoh,
penjualan, penggunaan dewan dan kenderaan rasmi secara sistematik, mengelakkan pertindahan dan kekeliruan. Kepentingan paling terakhir iaitu dapat membentukkan budaya kerja cekap dan amanah dalam kalangan generasi muda. Penggunaan harta benda negara secara beretika dapat mengelakkan pembentukan budaya kerja yang cekap dan amanah dalam kalangan generasi muda. Golongan belia merupakan pemimpin masa hadapan dan perlu dipupuk dengan nilai integritas sejak dari awal. Apabila pelajar dan belia dididik untuk menghargai serta menjaga kemudahan awam seperti perpustakaan, makmal atau kemudahan sukan, mereka akan membesar dengan sikap bertanggungjawab terhadap harta bersama. Sebagai contoh, pelajar yang tidak menconteng meja, tidak memecahkan kemudahan sekolah dan memulangkan buku perpustakaan dalam keadaan yang baik menunjukkan sifat amanah dan berdisiplin. Nilai-nilai ini akan terbawa ke alam pekerjaan dan membantu membina masyarakat yang lebih beretika dan efisien. Justru, pendidik sivik dan moral berkaitan tanggungjawab terhadap harta awam perlu ditekankan di sekolah dan institusi yang tinggi bagi memastikan kelangsungan budaya integritas dalam generasi masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nabila binti Ahmad. Saya di sini untuk membentangkan kesan positif dan negatif dalam penggunaan infrastruktur dan harta benda negara. Untuk kesan positif, nombor satu, meningkatkan kualiti hidup rakyat. Penggunaan infrastruktur yang lengkap dan terancang seperti jalan raya, bekalan air bersih serta sistem elektrik yang stabil mampu meningkatkan kualiti hidup rakyat dengan ketara kerana kemudahan asas ini menjadikan urusan harian lebih mudah, selesa dan teratur, khususnya bagi penduduk luar bandar yang belum ini menghadapi kekurangan dari segi kemudahan asas. Kedua, merangsang pertumbuhan ekonomi. Kewujudan infrastruktur yang efisien seperti pelabuhan, jalan pengangkutan utama dan sistem logistik yang baik berperanan besar dalam merangsang pertumbuhan ekonomi negara kerana ia menarik minat para pelabur asing dan tempatan untuk melabur di kawasan strategik, sekaligus membuka banyak peluang pekerjaan dan meningkatkan aliran tunai dalam negara. Seterusnya, ketiga, meningkatkan mobiliti dan hubungan antara kawasan, iaitu jaringan pengangkutan awal seperti rel transit, bandara MRT, bas awal serta lebuh raya yang menghubungkan kawasan bandar dan luar bandar dapat meningkatkan mobiliti rakyat dan mempercepatkan penghantaran barangan serta pergerakan tenaga kerja dari satu kawasan ke kawasan lain. Seterusnya, menjadikan negara lebih terhubung dan berdaya saing. Keempat, menyokong sistem pendidikan dan kesihatan. Pembinaan infrastruktur dalam sektor pendidikan dan kesihatan seperti sekolah rendah, sekolah menengah, universiti awal serta hospital kerajaan yang dilengkapi kemudahan perubatan moden membolehkan rakyat, terutamanya golongan berpendapatan rendah, menikmati pendidikan dan rawatan kesihatan yang berkualiti pada kos yang minimum. Kelima, mewujudkan peluang pekerjaan. Sektor pembinaan yang melibatkan projek-projek besar seperti pembangunan jalan raya, jabatan, pembangunan kerajaan dan sistem pengangkutan awal akan membuka peluang pekerjaan yang meluas kepada pelbagai lapisan masyarakat termasuk jurutera, arkitek, buruh am dan pembekalan bahan binaan tempatan. Keenam, memupuk semangat patriotisme dan tanggungjawab bersama, iaitu penggunaan infrastruktur dan harta benda negara secara berhemah oleh rakyat dapat memupuk semangat cintakan negara dan tanggungjawab sivik kerana rakyat yang menjaga dan menghargai kemudahan awam menunjukkan bahawa mereka menyedari pentingnya aset negara dikekalkan untuk kegunaan generasi akan datang.
Untuk kesan negatif, pertama, penyalahgunaan kemudahan awam. Salah guna kemudahan awam seperti mencotor dinding bangunan, merosakkan perabot taman permainan, memecahkan lampu jalan serta mencuri aset milik kerajaan menyebabkan kerosakan besar kepada harta negara dan mengakibatkan kerajaan terpaksa menanggung kos pembaikan yang tinggi setiap tahun. Kedua, kos penyelenggaraan yang tinggi. Infrastruktur yang dibina memerlukan penyelenggaraan berkala bagi memastikan keselamatannya dan kecekapan operasi. Namun jika berlaku kerosakan akibat kecuaian atau vandalisme, kos penyelenggaraan akan meningkat mendadak, lalu menjadi beban kewangan kepada kerajaan yang sepatutnya boleh digunakan untuk sektor lain seperti pendidikan dan kesihatan. Ketiga, pembaziran sumber jika tidak digunakan sepenuhnya. Terdapat projek pembangunan yang dibina dengan kos tinggi tetapi gagal memberi manfaat kepada rakyat kerana lokasi yang tidak strategik atau kurang perancangan awal menyebabkan bangunan seperti kompleks sukan, balai komuniti dan dewan orang ramai terbiar begitu sahaja tanpa digunakan secara optimum. Keempat, pencemaran dan kerosakan alam sekitar. Pembangunan infrastruktur sering melibatkan penebangan hutan, penambakan tanah dan pengambilan kawasan semula jadi yang menyebabkan pencemaran alam sekitar, kejadian banjir kilat, tanah runtuh serta kemusnahan habitat hidupan liar yang sangat penting dalam mengekalkan keseimbangan ekosistem negara. Kelima, ketidakseimbangan pembangunan. Walaupun banyak pembangunan dilaksanakan, terdapat ketidakseimbangan antara kawasan bandar yang serba maju dengan kawasan luar bandar yang masih ketinggalan, di mana penduduk pendalaman masih sukar mengakses kemudahan asas seperti internet, jalan raya berturut dan kemudahan kesihatan yang lengkap. Keenam, rasuah dan penyelewengan dana awam. Iaitu kesan negatif yang lebih serius ialah berlakunya penyelewengan dalam pengurusan projek infrastruktur apabila terdapat pegawai yang menyalahgunakan kuasa atau terlibat dalam rasuah semasa proses tender yang akhirnya menyebabkan projek terbengkalai, pembaziran sumber negara serta hilangnya kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Surialong Xiang hari ini akan membentangkan tentang punca dalam penggunaan infrastruktur dan harta benda negara. Yang pertama, accountability. Accountability adalah asas kepada pengurusan harta awam yang tulus dan berhemat. Setiap individu atau agensi yang menguruskan aset perlu bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keputusan dan hasil penggunaannya. Rekod penggunaan, penyelenggaraan dan pembelajaran aset perlu didokumentasikan dengan teliti dan sedia untuk dilatih bagi mencegah penyelewengan dan pembanjiran. Yang kedua ialah integriti dan ketulusan. Integriti dan ketulusan adalah penting untuk memastikan pengurusan aset negara berada di landasan yang betul. Pegawai dan pengguna perlu berpegang teguh kepada nilai kebenaran, keamanan dan profesionalisme serta menolak rasuah, salah guna kuasa dan penipuan. Proses permohonan penyelenggaraan dan perubahan aset perlu dijalankan secara terbuka dan sistematik untuk meningkatkan keyakinan masyarakat. Yang ketiga ialah kesesamaan dan ketiadaan diskriminasi. Kesesamaan dan ketiadaan diskriminasi dalam aset terhadap infrastruktur awam perlu menjadi keutamaan. Semua kemudahan kerajaan perlu dinikmati secara adil tanpa mengira latar belakang kaum, agama, jenis, kedudukan ekonomi atau fahaman politik. Aset hendaklah berdasarkan
kriteria dan syarat undang-undang yang ditetapkan untuk mewujudkan keadilan sosial dan pengalihan sumber yang seimbang. Yang keempat, kecakapan dan keberkesanan. Kecakapan dan keberkesanan dalam penggunaan infrastruktur negara perlu diberikan perhatian serius. Aset tidak seharusnya terbiar atau dibacakan. Setiap penggunaan perlu dinilai dari segi kos dan faedah untuk memastikan pulangan optimum. Penyelenggaraan perkara dan terancam juga penting untuk memastikan aset sentiasa dalam keadaan baik, mengelakkan kerugian kewangan dan memanjangkan jangka hayat aset. Yang kelima, keutamaan strategik negara. Keutamaan strategik negara harus menjadi panduan utama dalam penggunaan dan pembangunan infrastruktur. Setiap pembelanjaan atau penggunaan aset mestilah selaras dengan matlamat pembangunan nasional seperti meningkatkan daya saing ekonomi, memperkukuh keselamatan, membasmi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup rakyat. Ini memastikan penggunaan sumber difokuskan kepada bidang yang membawa manfaat jangka panjang. Yang seterusnya ialah keselamatan dan kebajikan pengguna. Keselamatan dan kebajikan pengguna perlu dijadikan keutamaan dalam mereka bentuk operasi dan penyelenggaraan infrastruktur. Semua aspek keselamatan dan kesehatan pengguna perlu dipertimbangkan untuk mengelakkan risiko kematian. Nama saya Angelis ini. Jadi saya hendak mematangkan tentang langkah-langkah dalam penggunaan infrastruktur dan harta benda negara. Jadi langkah yang pertama adalah penggunaan infrastruktur secara amanah dan bertanggungjawab. Ini bermaksud aset seperti bangunan, peralatan, kendaraan, dan sistem teknologi hanya boleh digunakan untuk tujuan rasmi dan bukan untuk kepentingan pribadi. Sikap ini dapat mengelakkan pembelajaran dan meningkatkan keberkesanan penghematan. Selain itu, langkah yang kedua adalah penjagaan dan pemeliharaan aset. Dalam setiap individu perlu menjaga dan memelihara aset yang digunakan. Selain itu, kita harus memastikan aset berada dalam keadaan baik, bersih dan selamat. Jika berlaku kerosakan atau kehilangan, lakukan segera supaya tindakan boleh diambil secara cepat. Langkah yang ketiga adalah mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Hal ini kerana menggunakan aset negara untuk tujuan politik, keuntungan pribadi atau memberi kebenaran kepada pihak luar tanpa kelulusan rasmi. Integriti perlu dijaga untuk mengekalkan imej baik organisasi. Langkah keempat adalah pematuhan polisi dan prosedur sedia ada. Semua pengguna perlu mematuhi garis panduan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh organisasi. Segera rekod penggunaan, penyelenggaraan dan peminjaman aset perlu direkodkan secara terus bagi memastikan accountability. Langkah yang kelima adalah pengamalan nilai integriti dan ketulusan. Hal ini kerana etika dalam penggunaan kita awam juga menuntut agar kita sentiasa berintegriti dan terus, elakkan sebarang salah laku seperti rasuah, penipuan dan penyelewangan. Tindakan ini akan meningkatkan keyakinan rakyat terhadap sistem pengurusan negara. Akhir sekali, langkah untuk penggunaan infrastruktur dan harta benda dalam negara ialah pendidikan dan kesedaran etika. Perlu dipupuk melalui latihan, bengkel, talimat. Langkah ini dapat membentuk budaya kerja yang sihat dan masyarakat yang lebih bertanggungjawab. Kesimpulan, etika dalam penggunaan infrastruktur dan harta benda milik negara amat penting bagi memastikan sumber negara digunakan secara berhemah, telus dan bertanggungjawab, yang menuntut integriti semua pihak agar pembangunan negara tidak terjejas oleh penyalahgunaan dan penyelewengan. Setiap individu perlu memainkan peranan dalam menjaga amanah ini demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara yang berterusan. Sebuah negara yang berjaya bukan sahaja bergantung kepada kemajuan fizikal semata-mata, tetapi juga kepada kekuatan etika, nilai moral dan integriti rakyatnya dalam mengurus sumber bersama-sama. Sekian, terima kasih.